bil lagi yang kita di dalam bulan Syaban, bulan Nabi Muhammad, dan juga dikata bolehkan satu amalan diganda 700. Artinya siapa-siapa yang buat amal dalam bulan Rajab, bulan Syaban, ia digandakan 700 daripada kebajikan. Oleh demikian itu Allah Ta'ala lah hidayah petunjuk boleh dapat kita berhimpun pula petang di masjid kapur payung kita ni. Maka sama-samalah kita ucap syukur dan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ni giliran kita Muniyatul Musalli dengan kita hadis muhimmah. Sakut tanya kitab Muniyatul Musalli ni duk cara segi semaya lah. Musalli dia cara bab semaya belaka lah. Minggu lepas kemarin tu musannif buat banding sakut dengan orang semaya pada zuhur saja. Segi rukun 13 tu comel lah. Fatihah gapo, rukuk, tahiyat, salat gapo, sujud comel belaka dah. Tapi semaya belah alik dalam tu tak ada. Yakni tak ada khusuk, tak ada tadabbur, tak ada tazallul, lagi pula tak adanya apa nama tadabbur, dan tak ada khusuk, dan tak ada apa nama ni ikhlas. Maka semua bila tak ada benda tu dia buat bandingin supaya kita gis dekah hadiah seorang dandayan, seorang apa nama ni seorang apa nama khidmat lah, seorang kuncai kepada raja yang sudah mati dah. Dah kita seorang yang mati dandayan, seorang hamba, seorang kuncai, seorang pekerja tu hak telah mati dah. Pagapo raja nak buat hukum tak kita. Semoga kita tak kehormatan kepada pangkat dia tu. Orang sudah mati dah. So yang kedua dia buat banding katanya hak ning ni semaya belah alik dalam saja. Semaya dia khusyuk tawaduk dia pandai, tapi sebelah alik luarnya tak kena. Fatihah tak betul, rukuk pun tak comel, sujud tak ada tamak ninah kata gilah. Hak ni orang panggil apa nama ni, dia buat bandingnya baru ni adalah orang semacam lagu ni dia beri seorang kepada apa nama ni, kepada orang yang terpotong. Dah terpotong seorang apa nama ni, hadiah kepada raja yang tak adalah anggota dan sebagainya. Maka oleh demikian itu yang kita reti pada mafhum daripada ni, kita kena semaya kedua lah. Zuhur pun kita semaya wis penuh rukun syarat, dan alik dalam pun kita wis penuh semaya wis ada khusyuk dan tawaduk. Sebaliknya kalau rasa kita tak ada khusyuk, bandingnya supaya kita hadiahlah seorang dandayan, seorang hamba kepada Allah dan tak ada nyawa. Itu dapat orang panggil dapat temu seksa lah. Raja kena buat lah kepada kita apa saja tu. Bila kita yang hadiah orang panggil tak ada kehormatan apa nama ni pangkat dia tu. Habis itu lalu tu dia mari sambung sini. Dan lagi pula kata dia, dan ketahui olehmu, maka hendaklah engkau ketahui, engkau kena yakin, akan kena tahu akan qada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan. Jadi kita nak tahulah Tuhan musannif suruh kita tahu, katanya Allah Ta'ala ni apa nama ni beri kepada kita qada, makna pangkat sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerah akan Tuhan oleh Tuhan kamu akan segala hambanya. Gapo nama? Semaya 5 waktu ini. Jadi Allah Ta'ala kita boleh semaya 5 waktu ni sebesar-besar nikmat dah lah. Nak kata belana orang berapa orang, banyak orang yang tak dapat boleh semaya 5 waktu. Kadang-kadang semaya juga tapi semaya celak-celik. Semaya isya zuhur dak, dan semaya apa nama isya ngorek subuh dak, atau semaya subuh tapi tak semaya pula asar. Tu dia panggil kama dia Tuhan tu menganugerah kepada kita, boleh kita mengerjakan semaya ni hak ni kata dia sebesar-besar nikmat lah yang Tuhan bagi pada kita. Dah baik. Dalam mana lalu tu yang katanya yang sebut mana seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sebeda ia nabi ma utiya abdun fid dunya khairan min ay yu'zana lahu
raka'ataini yusallihima. Yusallihima. Baik, balik pada bahasa kita. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia ni yang terlebih kebajikan daripada izinkan, makna daripada taufikkan baginya, bagi seorang pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya, yakni akan kedua rakaat. Jadi nak royak kan Allah Ta'ala izin kita, mana taufik boleh kita semaya 2 rakaat ni. Kemudian dia kata sini tak adalah kebajikan yang paling besar lah. Padahal tu hari muka lain pun besar dah nikmatnya. Tapi bila Allah Ta'ala kita izin kita boleh buat 2 rakaat tu, Allah di dalam dunia ni adalah sebesar-besar dah fadilat mana kebajikan yang Tuhan kepada kita. Sabit itulah dah di dalam 2 rakaat yang kita semaya ni Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala taufik kepada kita ni. Kita ingatlah kata besarnya fadilat dalam 2 rakaat. Hingga kalau kita semaya dalam bilik, kita semaya dalam keluar yang tak ada siapa dia tahu, bukannya Allah Ta'ala dengan malaikat dia tahu. 2 rakaat yang kita semaya tu dah adalah dicatat kita lepas pada api neraka. Besar nak royak dah. Sampai dia kata sini dah tiada beri dah akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada izin, daripada taufik Allah Ta'ala baginya. Nah, apa pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya 2 rakaat. Ada dah lah. Sampai sudah 4 sembahyang alhamdulillah lah. Besar dah. Dengan 2 rakaat tu tak ada arah nak banding dah. Yang Tuhan tegak kita boleh buat tu. Habis kawin sunat-sunat gapo tu jarang nak orang boleh buat tu. Nah, nak boleh buat tu payah. Sama dia Tuhan boleh kita buat tegak Allah. Tak ada dah perkara yang paling besar hebatnya. We boleh kerja 2 rakaat pun habis cakap dah. Tapi nak kau boleh buat tu kita ingat daripada taufik Tuhan. Kemudian bila boleh buat tu, itulah sebesar-besar nikmat hak Tuhan beri. Walau hak lain pun besar dah, tapi tak sama dengan kita semaya 2 rakaat lagi. Tu di antaranya. Habis itu so. Dan lagi pula kata dianya lagi, fafiha yahsulu lahu khulutu apa nama ni ma'ahul walin firadu bihi wal mujalasatu lahu walin qita'u ilaihi wa fiha tarfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru wa tujalla fiha haqaiqu asrari wa tasriku fiha al anwaru wa fiha takunul munajatu wal musafatu wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Ini kata ulama bukan hadis, hak sana hadis lah. Kita boleh semaya 2 rakaat tak ada dah. Perkara paling besar bila terizin kita boleh buat. Tu kita ingatlah besar dah. Besar daripada apa-apa lagi. Sampai setengah katanya kalau kita boleh sujud sebutir ya bejak, sujud syukur. Dapat boleh nikmat kita negopak hari laba sampai 2000 kub. Tak ada muka lain dah. Pakai ambil asmaya sujud. Kelik rumah tak apa. Sujud 3 sekali sujud je. Tapi syarat ada asmaya. Syarat ada asmaya. Hadap pada kiblat. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Turun hari 3. Baca sajadah wajih lilladzi pun tak apa. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh tak apa. Subhanallahi a'la pun tak apa. Tak baca apa pun tak apa. Kemudian nak royak lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia. Itu nak royak berpain tapi tak boleh nak buat lah tu. Ni supaya kita mari ngaji. Nak kata banyak mana lagi orang tak boleh nak mari. Kemudian tu jemput kita mari. Klik setagi rumah. Allahu Akbar. Sujud syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah jemput aku boleh main ngaji hari ni. Pas kali sujud tu lebih mahal pada dunia daripada dalam dunia. Ada riwayat juga. Selama ni kita dah dengar kata semaya sunat fajar 2 rakaat lebih mahal pada dunia dan bagai dalam dunia. Semaya tahajud 2 rakaat lebih mahal pada dunia dan bagai dalam dunia. Tapi ada setengah sebab sujud pada dah. Terlebih mahal daripada dunia dan bagai dalam dunia. Ramai-ramai yang kita duk mari sapa dah.
duk mengaji di mana-mana atau kita duk buat kerja sama kening tu. Atau kita mari umur sampai 45, 50, 70 dah. Adakah kita biasa sujud syukur sekali? Ada yang mau tak pandai ada. Ada tak pandai apa ada. Tak ada payah pun tu. Ambil semaya, ada semaya. Hadap pada kiblat. Takbir, Allahu Akbar. Saja aku sujud syukur kerana Allah. Ikutlah syukur apa-apa, tak sebubuh tak apa. Anak tu baik daripada gok ke, atau anak kita boleh kerja ke, atau kita tak anak boleh tinggal dah benda-benda yang tagih. Sama dia kita terima kasih Tuhan. Sujud praktikah baca. Pas kita duduk tahiyat akhir. Ada baca apa kali, tahiyat tak kena baca dah. Saleh kanan, saleh kiri. Seminit kita kata. Tapi besar siapa ada kata maha pada dunia dan bagai dalam dunia. Tu buku sujud Tuhan. Buku sujud Tuhan dah. Ni kita tengok pula. Sakut teh dengan tuan kita ni buat hari satu satu kata alim ulama lah. Dia katanya maka pada semaya ni hasillah baginya khulwat. Khulwat hasil baginya habis bagi sore. Khulwat ia sore sertanya serta Tuhan. Jadi hasil dapat dengan kita duduk semaya ni maknanya kita khulwat. Khulwat ni panggil sembunyi. Duduk sore sungguh tapi duduk dengan Allah Ta'ala. Sedaplah orang panggil duduk kecek dengan Allah Ta'ala ni. Tak serupa dengan semaya dengan muka lain. Jadi kita keluar mana kita sembunyi. Kita pergi duduk bersama dengan Tuhan ke duduk ke dalam semaya tu. Pada ingat Tuhan semua. Tu orang panggil hasil semaya tu tubik rupa lagu tu. Sedap orang panggil. Sampai tu orang zaman dulu gapo tu gak. Bila kena anak panuh di atas belakang gapo tak usah cabut lah. Tekah dia duduk lagu ni tak usah cabut. Pergi cabut kau dia duduk semaya. Sebab dengan sedap dia duduk semaya tu, cabut anak panuh atas belakang tu tak terasa. Sebab dia duduk munajah dengan Tuhan, dia duduk kecek dengan Tuhan cara rusia. Dapat keluar sembunyi orang panggil. Kalau kita nak banding kok supaya orang duduk main gawe. Duduk sama sore di dalam bilik. Allah serenuklah, kecek kenalah apa-apa. Main kasih. Duduk 2 jam, 3 jam gapo makan kacang belai, buah belai. Dah berkecek belai, tengok belai, mengilah belai, senyum belai, duduk kena. Sebab dia duduk sok, dia duduk zok, dia duduk suka, hasil dia duduk kecek dengan gawe dia. Demikianlah orang duduk semaya dengan Allah Ta'ala, dia sapa kelah. Lagu itulah, suka serenuk dia, hasil duduk keluar sama sore dengan Allah Ta'ala. Tu besar orang panggil amalan semaya dah. Baik. Lagi pula dan dapat asing ia dengan dia dengan Tuhan. Dapat asing orang panggil, makna orang panggil duduk sekali lah. Dapat asing mana duduk sekali. Apabila kita mula kita kebepak cakap dengan Tuhan. Dan boleh kita ingat kepada dia selalu dah. Tu nak royak dah. Pau tak kebesar tu kak, duk kecek dengan dia dah lah. Ni orang panggil amalan semaya. Sama kita kecek dengan makhluk ni pun. Habis cakap dah, kita suka, kita serenuk. Kecek dengan orang tua kita, kecek dengan sayang kita, kecek dengan tok laki kita, hak sama serenuk ke mari ni. Lebih lagi dia hak main gawe kau sedap lagi. Ni apa tah lagi hak kecek dengan Allah Taala. Ni orang panggil hasil dalam semaya belaka tu. Dan dapat kesedudukan baginya bagi Tuhan. Duduk sekali dengan Allah Taala. Kecek kata duduk sekali mana kita duduk buat amal dengan dia seolah sepodok sekali dengan dia, duduk kecek dengan dia lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikajualah kami sembah. Akan dikajualah kami minta tolong. Dia kecek dengan dia. Dah. Dan memutuhkan dirinya kepada Tuhan. Memutuh di sini enggak maknanya nak royak kata bila kita masuk bila kita masuk dalam semaya gak lalu itulah perkara yang dunia ni jadi tak ada dah lah. Jadi mutuh lah. Mutuh dengan pada perkara dunia yang tak ada lah. Yang sakut dalam hati kita, mata-mata kita tu dengan Allah Taala sungguh. Ni dah royak kelah ni. Tuai kita je sampai sini dah. Sahabat dia boleh royak tu. Nak kita kata dengan semaya ni kita mutuh diri daripada memutuh dirinya kepada Allah Taala. Jadi dengan ngamal keluk tu kita tak ada kena fikir apa dah. Masuk pak dalam semaya akan menghadapi Allah Taala semata-mata. Dah. Tu dia panggil kelah dalam semaya dak royak hasil dalam semaya. Dan dapat pada semaya pula itu apa nama ni
terangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang ada antara seorang hamba dan antara Tuhannya. Jadi pak kita semaya pak, jadi terangkat dinding, we tubik dinding. We tubik dinding saat ni kita kecek jenis orang panggil kecek apa nama ni, isnak majak belaka tu. Nah, kecek buat tubik dinding dan buat tabir, tak ada lah, kita dengan Tuhan lah. Lagi tak semaya tak ada tu. Supaya kita tahu we tabir pun apa Faktino? Ada duk kali Faktino lah. Tekah tak semaya tak apa. Bapak takbir Allahu Akbar, dinding yang kita duk dinding Allah Taala, orang panggil terbuat terakak tubik. Bila terakak tubik, kita dengan Tuhan dah. Duk kecek kakah dalam semaya. Rabbil firli gapo kita minta ampun. At-tahiyya mana kita muji kepada Tuhan. Dan lagi pula baca siratal lazi, kita minta lah kepada Allah Taala ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Sebab tu orang reti semaya ingat-ingat makna je galik-galik sikit tu. Jadi sepengawai tirai dah pak masuk semaya pak antara kita dengan Allah Taala buai tabir buai tirai. Jadi seolah tu duk kecek dengan Tuhan selalu dah. Tu dia panggil amal semaya. Amal puasa, amal haji tak ada baik ni. Tu dia panggil amal semaya. Nah, sabit tu orang ahli sufi ke apa orang jenis hok nampak kakak semaya tu, perkata sak ni lah. Kiranya kalau anak nak teriak. Anak nak duk teriak duk gapo tu. Dia kata nanti senyap dulu, nanti tiap kau dia duk semaya. Tukarlah kita beja. Kita ni kalau rasa anak teriak, kita lari je teriak ke abah nak semaya. Yang ada teriak abah nak semaya. Kita bosan. Dia tu nanti teriak bila? Nanti teriak kau dia duk semaya. Sabit tu semaya dia mu kelah tu latu tu. Siapa burung boleh enggak? Duk tukar dengan tiai kayu. Duk tukar dengan tiai pagar. Ni nak royak hakikat semaya hok sungguh orang hok siapa murtabak lah. Duk semaya dia gong dia cek tak denyuk tak ada gapo. Siapa burung tersuka kata, turuh pagar atau tiai. Tahu tu nah. Kita yak berdenyuk nyonyak. Tak pala tak tangan tubuh duk nyonyak kita. Dia ni zok dengan Allah Taala, duk dia jik. Siapa burung mari enggak? Siapa burung mari enggak tukang jamadun mana benda-benda cia tubuh pagar. Ni sahabat dia kata sini dengan amal semaya ni lah sebagai bukakan tirai buka tabir antara kita dengan Tuhan selalulah. Boleh kecek dengan cara rusia orang panggil. Tidak royak hakikat semaya sebenar kok lagu itulah diri semaya. Tapi kita tak sapa murtabak tu kok. Gitulah sabit kita semaya nak derah-derah sudah. Kita semaya nak derah-derah apa nama ni bangak-bangak. Alik demo nu demo standard petisi tu demo tu sedak siapa lama. Apa dah kata habis dia kata dalam sejarah. Saudah bini Nabi ni dia biasa jemaah dengan Nabi dia kata. Kali-kala tekah Nabi rokok tu. Wasa jelai butir mata. Butir mata tu jelai. Nak tubik. Lama rokok. Pas sujud tak nak kecek. Kia tak kena kecek lah. Siapa juh-juh Quran dia tu zon dengan Allah Ta'ala. Supaya kita kecek dengan orang besar-besar. Kecek dengan lebih-lebih. Tu wasa lama tak mana pun tak hilang. Kita zon kita duduk dengan suka dengan kita kecek dengan orang besar. Bandingkan supaya duduk kecek sama-sama bergawe dah. Tak ada daerah lah apa-apa pun. Lama-lama pun orang panggil lama boleh duduk kerana dia suka duduk kecek dengan gawe dia. Ni lagu tu dah. Bila pak masuk dalam semaya pak, jadi Allah Taala buai lah. Seolah bila masuk dalam semaya, buai dinding, buai tabir antara kita dengan Allah Taala ke? Siapa kita atau siapa boleh duduk kecek je marilah. Seolah gitu. Tu nak royak dah. Cara semaya hak sebenar lagu tu. Habis. Dan nyata padanya pada semaya itu segala haqaiq, segala hakikat dalam semaya. Siapa boleh? Boleh rusia lah kawan-kawan dalam semaya pula tu. Ada orang semaya hak sebenar sungguh. Dan asrar. Asrar mana rusia kakah dalam semaya. Dengan dia semaya tu siapa mertabak hak saat ni juga, dia boleh karo datang hakikat apa nama ni? Segala hakikat dalam semaya dan rusia semaya. Dan teranglah padanya pada semaya cermalan dan cermalan segala cahayanya. Jadi dengan semaya itulah tubik jadi cahaya jadi nur.
Dengan sebab semaya hok molek sana. Dan adalah pada semaya itu pula menajah hamba dengan Tuhan. Dan jernih hatinya. Jadi dengan semaya itu pula orang panggil munajah. Munajah ni dengan mana kita kecek dengan Allah Taala dengan cara usia, orang panggil berhadap. Berhadap depan. Kalau kita ketemu orang raja besar, orang panggil apa dah? Kaufau, tu. Paduk dengan lutut, duk dengan gapo gedah diri. Tu mengadap orang sofan. Maka lalu tu hasil dengan semaya pun lagu tu juga. Pau kita masuk dalam semaya makna munajah berhadap dengan Tuhan, orang panggil kaufau. Apa saja hak kita kecek. Tu orang panggil berhadap Allah tinggi kelas semaya. Dan lagi pula dan adalah semaya ini pula perhubungan antara hamba dan Tuhan Azza wa Jalla. Dengan amalan semaya juga tepat hubungi antara kita dengan Allah Taala. Orang pergi hubungi. Sebab itu kalau orang tak semaya, tak ada lah hubungi Allah Taala. Tak ada lah hubungi Allah Taala. Jadi dengan amalan semaya ni dia kata adalah ialah perhubungan antara hamba dan Tuhan Azza wa Jalla. Mau kita masuk semaya itu, ini hubungan kita dengan Allah Taala. Sebab duk kecek gi mari. Kecek dengan cara rusia orang panggil. Tak seperti amalan-amalan yang lain. Tu dia antara sabit itulah Nabi malam ni 10 sahabat siapa Aisyah katanya. Nabi suka kata Nabi mati lama berdoa dia duk sujud. Sebab apa? Sebab dia duk zuk. Sebab dia duk zuk, dia duk sedap, duk munajah dengan Tuhan tu, duk hadap dengan Tuhan dalam cara dia duk sujud tu. Kamar dia segala tirai-tirai gapo tabir-tabir buka antara Nabi dengan Tuhan tu, orang panggil depan sungguh lah. Kecek depan seolah-olah depan sungguh. Sebab dia tu zuk sangat, sedap sangat. Pas lebih-lebih lagi malam ni 10 sahabat, malam yang curah rahmat tu banyak. Curah rahmat kepada ni 10 sahabat tu banyak sangat. Siapa Nabi royak kepada Aisyah, tahu tak malam ni? Malam yang Tuhan curah rahmat sampai 300 rahmat. Sabit munasabah dengan Aisyah suka kata Nabi tu mati masa duduk sujud. Pepau dia akak kepala daripada dia sujud, dia baca hak kita tulis doa tu. Ingat tak lagi? Behau. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariya la kafiran wala syakiyya. Ni tak banyak malam dah nak sapa ni. Dah lah bukan hati kita boleh baca dalam 10 sahabat sekarang. Bila-bila boleh baca kalau doa hak Nabi, tapi dia baca masa kau dia akak kepala. Baca tu. Lama dia sujud, apa dia akak kepala naik mari, dia baca tu. Dah balik pada bahasa kita gak. Allahumma habli qalban taqiyan naqiya. Tuhan membuilah kat aku ni wi hatiku takut kamu. Kalau Nabi duk minta lagi takut. Naqiya dan minta Tuhan wi bersihkan hati dia minasyirki daripada syirik, daripada ada capu. Dan lagi pula baria dan lepas daripada la kafiran, lepas daripada kafir, wala syakiyya dan lepas daripada celaka. Tu molek makna dia dah. Tu dia panggil balik jawi mudah-mudah. Nak we kita faham cara jawi. Minta we hati takut Tuhan, bersih daripada syirik. Dan lagi lepas daripada kafir dan lepas daripada celaka. Tu balik jawi mudah-mudah. Maksud daripada hak sana. Tapi kalau kita tak ingat hak tu pun tak apalah, we kita ingat hak la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Banyak dalam bulan ni. Banyak pada bulan ni. Kerana ada riwayat siapa tulis katabalahu ibadatan alfasanatin. Nasyai dituliskan amal ibadat 1000 tahun. Ni more kalau bagi orang yang nampak akhirat lah. Kalau dia mau tak nampak sunnah. Boleh tak baca hak lain lagi, Allah tak baca hak tu pun belalah. Tak ada apalah. Sungguh boleh tak baca sungguh hak lain belana lagi, tapi hak khah dia. Apa boleh rajak mai kan? Astaghfirullah hazal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Tak boleh rajak ya boleh baca kerana lapar minta ampun. Tapi dalam boleh rajak siapa riwayat membaca cukup 1000 kali mun tak kena azab Tuhan selama-lama. Haning pedah dia nya. Pedah dia. Tu hasil daripada hidup bila semaya. Lagu itulah di antaranya. Habis itu. Kata Muhammad Ibn Ali
Dah, Tirmizi radhiyallahu anhu. Bermula semaya itu imaduddin. Semaya itu ya katanya tiada agama. Dah, dia kata semaya itu tiada agama. Nabi pun kata lagu tu juga. Dan ialah semaya ni yang pertama jadi fardu akan semaya oleh Allah Ta'ala atas segala muslimin itu. Banyak mana? Apa nama? Semaya. Jadi awal-awal sekali nak sebuah hak furu'uddin. Ya agama kita ya ada dua. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Gapo usuluddin? Ada pergi Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan satu, Tuhan kaya daripada makhluk dan segala makhluk tak lepas pada Allah. Ni orang panggil usuluddin ni. Gapo humi agama. Umi agama. Pasal lagi dikatakan furu'uddin. Gapo furu'uddin? Furu'uddin tu orang panggil cawe agama. Cawe dehe agama. Kamal dia dehe agama ni, cawe agama ni, hak mula-mula sekalinya, kata ulama saat ni adalah di antaranya semayalah mula-mula. Pak kita pun dah tahu dah muka Nabi Timur semaya mula-mula duduk Mekah. Yang Mekah ya tak ada tani email yang Mekah. Sampai Mekah ya banyak ya ayuhan nasu. Wahai manusia. Dah lagu tu ya. Mari ya ayuhan nazina amanu mari di Madinah banyak tu. Kamar dia hak mula sekali awal sekali. Nak sebuah orang panggil amal ibadat hak furu'uddin ni semayalah mula-mula sekali. Hak tu yang fardu. Pas lagi pula semaya ni pula sebagai jadi tiada agama. Sebab itu kalau siapa dia tak semaya, duk putus agama. Muka dia tiada agama. Baik. Dan lagi kata bermula semaya itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah. Jadi nak kata semaya ni kecek mudah-mudah orang panggil munajah, mana berhadap sama-sama hadap. Kita hadap kau Tuhan, Tuhan hadap kepada kita. Sebab dengan semaya ni sama-sama duk munajah, duk kecek gimari dengan cara rusia dalam semaya. Tapi dah kita tak erti kau mana tu kau. Tengok. Wajjah tu wajhiya lillazi fataras sama wati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Pak kita duk ngaku apa? Pak kita baca tu lama mana dah. Tapi apa kata kita tak tahu. Wajah tu mana aku berhadap. Wajah tu aku berhadap. Mana aku berhadap, mana muka aku lah semua lah. Wajah tu aku telah berhadap. Wajah tu wajhiya lillazi. Aku telah berhadap akan muka aku ni. Muka aku dah hadap ke siapa dia? Lillazi fataras samawati wal ard. Duk hadap kepada muka aku, duk berhadap kepada Tuhan yang menjadikan langit bumi ni. Tuhan yang menjadi langit ke bumi ni. Hanifan muslimah. Pada hati aku ni cenderung kepada benda yang baik. Lepas itu kita mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Pasal ni banyak orang baca tak kena. Kalau tak tubik Mama Cahaya pun tak kena juga. Kalau tubik Mama Cahaya sini dah ni. Apa dah behok kaji baca dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pas tengah-tengah tema Mama Cahaya sini apa ya? Inna salati wa nusuki Mama Cahaya cahayati. Dekat dah bejak dua tu dah. Dekat dah tu. Dekat pun kisah pun Mama. Tapi waktu belik dia tu. Ya sebenarnya duk ngaku nak atas semaya. Becek dua kali semaya. Inna salati sesungguhnya semayaku. Wa nusuki ibadatku. Di dalam ibadat masuk semaya pula. Puasa masuk dalam tu. Sedekah masuk dalam tu. Quran masuk dalam tu. Semaya masuk pula. Ada inna salati sesungguhnya semaya aku tu. Tu semaya duk sore. Buat wa nusuki tu masuk dalam tu belakang. Ibadat furu'uddin. Duk dalam tu tu. Ngasa puasa, maya, haji, zakat, gapo, sedekah, Quran. Baca doa. Duk dalam tu belakang tu. Duk dalam wa nusuki. Ada pun inna salati, maya duk sore dia. Tapi wa nusuki semaya masuk pula dalam tu. Ni goyak atas maya ni lebih. Tu inna salati sampai dia kena ada ya tu. Kalau inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mati rabbil alamin. Tu pakai petai tak sah. Tak sah tak baca tahiyat lagu tu.
Wajah lagu tu. Sebab apa? Tak sah baca wajah. Mayat tu sah. Sebab wajah yang masuk lagi apa dah ji? Nak nera dah ji. Sunat apa ji? Ingat tu sedap ju testa tu. Dia masuk lagi sunat haid. Kalau kita tak kena pun tak dapat pahala yo. Dah. Tapi kena kena lah sampai lagi orang panggil ayat Quran dia tu. Dah. Mana nak ayat tu? Inna salati sesungguhnya semayaku wa nusuki. Kalau wa nusuki wa takah ya tak ada sudah lah. Ibadatku sesungguhnya ibadatku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku matiku. Tu wa mahyaya wa mamati. Hidupku matiku ni lillahi rabbil alamin. Adalah bagi Tuhan duk jaga alam ni. Apa tak kecek dengan Tuhan kau ana? Ni sabit kata semaya ya kata sini. Mengadak kau Tuhan pun mengadak dengan kita. Hadap kecek dengan dia cara Rusia tak nampak tengok. Walau bagaimana kita tak kerti makna sekalipun, tapi nak royak kata duk puji Tuhan, duk kecek dengan Tuhan, duk minta Tuhan, duk royak peha kita, kita mula semaya tu. Dah sabit besar sangat di antaranya dah. Tu baik. Dan semaya pula kata dianya di dalam semaya pula rupa kehambaan dengan keadaannya. Jadi lah semaya tu pula tubik rupa hamba. Tengok sujud, tawaduk, dah duk le rokok. Tu apa tubik atas jalur rupa hamba, kehambaan lagu tu. Dah rupa kehambaan lah. Dah. Gapo nama rupa kehambaan tu? Tazallulan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Banyak pula lah dia bila kakak-kakak hak batin tu. Kita nak tengok semula pula tu. Cuma berarti kata semaya ni besarnya deh. Sapanya dah boleh kita duk kecek dengan Tuhan cara Rusia. Anda semaya dapat kita khulwat mana sembunyi kita dengan Allah Taala. Allah sedap dah bagi mereka yang sampai situ tu. Di antaranya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing, dan api masuk ia daripada mulutnya, dan keluar ia api daripada tubuhnya. Orang tino ni wih gapo ni. Mari kita ngaji dah 2, 3, 4 hadis dah Nabi tengok gambar-gambar tu. Gambar orang tino hak jenis wasa tak cuci tubuh badan dia tu gak. Tak cuci mandi junub mandi orang tino ni masuk le golongan Tuhan lepas hula kalau pergi makan darah makan daging. Tu orang tino yang duduk dalam dunia tak suci tubuh dia. Duduk dengan cemar semua. Tu kena cuci tubuh dia, kena cuci. Dan lagi pulaknya apa nama ni? Orang tino pula di antara dia gatun. Kama dia orang tino tergatung dan makan ia akan tubuh. Makan akan tubuhnya dan api neraka duk nyala di bawah. Jadi orang tino duk tergatung-gatung makan tubuh dia dan api neraka nyala di bawah. Orang tino ni gapo je hidup tah dunia sia salah. Maka di antaranya Nabi royak kata orang tino ni adalah masa dia duduk dalam dunia, dia berjanguk tubuh dia boleh lecu, boleh bedak, boleh gapo ai bahang untuk orang lain. Ni salah juga deh. Salah. Pala ni banyak benar lagu ni bepein kita orang tino ni. Tidur dengan betul lelaki ni buat biasa je. Ada pun nak tubik pergi ke mana-mana tu gak, nyop janguk, nyop gapo bau sedap. Kadang-kadang kucing pun turuk juga nyau bau sedap. Halo, tu dah. Api yang tidur dengan abang tu gak, bau masih hanjebak ham tu. Tu ingat molek dah. Jadi mati sesok lagu tu. Kalau kita pakai saja janguk, kalau tak kosak kau lain tu hengga juga. Orang panggil janguk kerana lain, tak janguk kerana suami. Esok-esok adalah menjadikan apa nama ni, orang ni adalah apa nama ni, dia jadi Tuhan menjadikan api neraka di bawah makan dia. Lagi pula dia sana makan daging dia ni. Dah kita ngaji bangun. Mari tengok hari ni pula. Dia kata dan ada perempuan kepalanya seperti kepala babi. Tunggu dah. Orang tino kepala babi
Dan badainya itu seperti badai hima. Hima ni makna keldi. Kalau kita kecek agak setengah ni jugalah hima tu. Lepas tu kepala babi. Dah tubuh tu jadi hima. Orang tino ni buat salah gapo atas dunia. Maka bahawa sungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu lagi amat dusta. Wahai ngacung. Ya sifat ngacung, sifat kecek pelawak ni banyak ke duk tahu orang tino sikit. Ya kecek banyak. Orang tino duk tak ngaji, duk ngaji lagu ni, ya boleh paten. Dah. Ya mudah ngacung. Ni tamu-tamu nak puasa ni gak hak tu berjual, hak ni berjual. Hak ni ngacung kata jual barang mahal, hak ni ngacung kata jual barang basi. Duk gila duk tocoh pergi mari gitu. Ha tu beringatlah orang duk menyocoh pergi mari ni. Esok-esok orang tino ni pala babi, tubuh ni. Bahawa kecek pelawak pula dah. Pam nego gapo kita menego gila tapi janganlah kecek pelawak. Nah, royak benda ni hak molek, benda ni hak jenuh, benda ni buat sana panah. Pada hak kemarin dah kita tu. Ha beli pula danya sasanya 30 kok kita modal dah 40. Duk bahau. Jual sangat jangan duk bahau. Nah, apa tu jangan duk ngacung ngademu. Jangan kecek pelawak, jangan duk ngacung. Maka masuk dalam golongi. Nah, orang ni mati sesok Nabi royak le kitab ni deh. Ha musannif dua tubik ni. Pala dia jadi pala babi, tubuh jadi tubuhnya. Karena dia ada gajah pelawak, gajah mengacung. Munasabah. Cuba kita tengok. Di dalam satu hadis. Dia kata pak karo orang yang tak lepas pada seksa kubur. Lazim bila mukhijah pak karo ni, mung tu nak lepas dengan seksa kubur ni payah. Mana kata pak karo? Ya tamu mengwahi kecek pelawak. Ha, wahi kecek pelawak. Kecek pak pelawak, kecek pak pelawak, kecek pak bohong. Nah, hari ni ayat temu nak masuk syurga tak leh. Atau nak lepas dari syurga buaya. Sebab muhir kecek pelawak. Ha ni ingat molek. Sabitlah balah mana kita hajarlah kecek tu. Yang keduanya, orang wahi belago orang. Wahi belago. Gi cocong lek tu, gi cocong lek ni. Gi goyak gitu, ni goyak gini. Tujuan nak balah antara minuh dengan esok ni. Orang panggil belago. Ni ingat tak lepas seksa kubur juga. Dengan molek pun untung pun supaya juga. Orang panggil namimah. Sampai Nabi kata, la tadkhulal jannata namimah. Namimah. Tidak masuk ke dalam syurga orang belago orang. Ha, ni kita ingat. Belum jadi belago orang, sudahlah. Tapi kalau orang hak balah, orang hak kelahi, kita pisah jadi baik. Hak ni masuk syurga dengan selamat. Nah, tapi jari kita nak buat ni ni. Tengok kolek dengan Allah lama dah balah. Pas kita nak buat lagu mana nak baik dua ni. Gi kecek alik kolek, gi kecek alik Allah. Kata Allah, kolek jumpa tanya khabar musuhmu. Padahal tak ada tanya apa kali kita pelawak ya. Nak baik dua ni. Hagi alik Allah, Allah aku jumpa kolek ke salah kamu tu. Jadi ingat cekak lah jangan mesai muda-muda tapi tak ada arah lah. Lama dah 3-4 tahun duk lahir duk kecek. Tapi yang semua gi ya Allah lagu tu kok. Lama-lama dua ni royak dia mau jumpa mula aku ke salah dah. Ha. Pagi royak hai kolek. Dah lah ke salah kamu. Dia mau jumpa semula royak tahu ke salah. Ha tu nak baik dah. Pas boleh baik dia mau pak masuk syurga kita. Pak kalau kita baik molek-molek kita kocoh balah. Neraka lah kita. Sabit Nabi kata tak masuk syurga. Ha, tak masuk syurga. Pas syurga pun ya ada kecek juga, ada Nabi sebut. Apa innal jannata takallamat. Sesungguhnya syurga ni berkata ia syurga ana haram. Aku haram tak masuk dalam aku pak karo syurga tu. Syurga boleh kecek sendiri tu. Mana kata pak karo? Ya tamu kullu bakhilin, tiap-tiap orang kedeku orang kupik. Kupik siapa tak keluar zakat. Kupik siapa tak makan diri. Ada juga. Duk patai lah, ikan kering, sayur, limung. Gitu mau ya lah. Duit banyak. Dia tak makan tak tahu daging-daging darah tinggi. Dia tak makan lah hudai-hudai tak boleh gatal. Nah, duk makan kecil manis darah tinggi. Tapi kalau pergi mau demo sudu tak pergi kelain. Duk tadi gula tu tak beradu dia makan pulut. Geno tak rasa dia dah nak klik gos satu makan pulut. Ha, padahal dia tu dia pergi kupik patah jakak tak keluar. Saya patah tumun. Ni serga nak royak kata tak boleh masuk dalam dia gajak. Yang keduanya orang gapo nama? Orang namamin. Orang belago orang. Ha tu baik. Tu baik hadis ni. Orang belago orang ni serga mai top rap tak terima juga.
Duk tengok dah, janganlah belaga orang. Membawa nak jadi belaga orang, jangan sama sekali lah. Sebab agama murim nah. Ni serga kata tak boleh nak masuk dalam dia. Hadis ni pula, la tadkhulul jannata namamin. Tak masuk dalam serga orang belaga orang. Tengok tu. Pas yang tiganya, serga tu kan? Serga kata tak masuk dalam dia lagi. Ialah di antaranya wa mura'in. Gapo wa mura'in ni? Wa amangan menunjuk. Diri sedekah dah boleh puasa lah, buat pergi sejik sarak barang mana. Tekek lagi, wah kayu lagi, tambah 3-4 kotak. Tapi kosak dalam perut nak demo puji kata dia bawah. Tu menunjuk orang panggil. Hak dia ada wih tu sajalah. Hak ni kena mengaji juga ni pun. Kadang-kadang siapa daging 2-3 kilo juga buka puasa. Pasal wih hak kawin lah ten dengan beras lagi, dengan daging lagi, wak si minyak pun lah. Wih duit lagi, boleh kakak. Kawin jong, kawin seperti ni. Tapi le perut kosak nak dia mau sebut nama je. Ni orang panggil wa mura'in. Mana wak dengan menunjuk. Wak nak dia mau puji. Wak kerana malu, tak ada kerana Tuhan dak. Ada pun kalau dia buat kerana nak pahala tak apa. Ni supaya bulan Ramadan nak mari ni. Kita orang buka puasa. Kita air orang minum orang buka puasa. So Nabi kata dosa Allah Ta'ala apung dosa mu. Yang kedua mu boleh minum kalau hak Nabi di akhirat esok. Sampai tu dalam bulan puasa ni air tebu, air sirak. Air apa nama cajin cara. Wagilah air ni air puasa tak air batu tak apa. Orang minum buka puasa, orang ni akan boleh minum kalau hak Nabi dalam surga di akhirat esok. Pahui dia mau makan buka puasa, apung dosa. Dia dosa tak ada serga. Hak tu boleh puasa nak sapa tak banyak hari ni. Tapi dia kedekut sutik, ada jalan. Tak nampak, dia morai. Pakal kiranya widah tapi dalam perut kosak nak dia mau puji. Hak ni nama mura'in. Wak ada tujuan nak sebut nama. Nak dia mau puji. Tak jadi. Masuk serga kata aku tak terima. Pas yang keempat apa? Wahusudin hasak deki. Tengok demo negon haid tagih, kita deki. Tengok demo rumah molek, kita deki. Tengok demo pula dah anak boleh kerja, kita deki. Tengok demo pula saing gamar, kita deki. Tengok demo boleh pangkat, kita deki. Deki ni cerita nak hilang ni mak yang Tuhan wi kepada saudara. Ni serga mai toprak, serga tak terima je yak pak cara. Kullu bakhilin wa mura'in wa namamin wa husudin pak cara ni ingat boleh. Pas mari sini ulama ada sebut Abu Laisi sebut kata lazim mu kena jauh. Kalau muda amal dengan bohong, muda amal dengan apa nama ni, dengan belaga orang, muda amal dengan perkara so lagi tak tanggung amanah, mai rak picot, mai sakcak. Tak ada amanah orang panggil. Orang panggil orang tak ada amanah, orang khianat amanah. Anak bini sebagai amanah kita tak pada langsung ikut dia lah. Tu ingat molek. Duit pitih Tuhan bagi kita sebagai amanah tu. Kita guna kose duit. Kaki tangan mata ya Allah Ta'ala bagi pada kita satu amanah. Tapi kita sehai kose bejak. Temulah. Temu apa? Mu tak lepas pada seksa kubur. Pasal lagi kecil tak masuk. Tu. Royak semua tu. Semua pun tak boleh kena royak. Ya benar ni besar. Sampai tu kena ada istimerak katik tu. Orang tino kecil sudah pak jangan duk galuh basuh selalu. Teke-teke di hari ngemak-ngemak pun nak beranak tu. Jaka kata berasa habis, kita basuh molek. Ni sudah kecil sudah pak. Bang basuh bangun lalu dah. Hak tu tak cuci tu. Kadang-kadang itu bercerai. Kalau kita orang jatuh sudah kecil perah tu gak. Ngemak sodah pak kita luruk-luruk kok zakat kita tu. Lepas tu bangun locak sikit atau batuk. Nak habis dalam zakat. Tu baru kita pergi es maya. Tu cara Islam. Pertama tak basuh dulu. Tak ada kena kira lah. Tengok dia temu kat tepi tembok. Tu makan piyah. Allah kecil lah berdiri cung. Pasti gemah roti. Kanin so kiri so boleh luar klik. Ya hangguk apa boleh luar. Allah teruk. Tu aja ada patah tu pun ada. Buat tak ada menghargai. Ingat. Ingat ada kecil tak basuh dia panggil bawa pada tak lepas seksa kubur. Sampai itulah di antaranya. Di antara nak royak atas belai-belai kita basuh kecil tu doa yang kita beri, doa yang kita bagi hak cara lepas pada basuh kecil tu bawa hati dia panggil. Lepas pada masuk jamai
Dah tubik jamai ghufranaka, kita berjalan lagi sikit, kita bawa lah. Allahumma tahil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ni ramai lagi kita rasa demo dah tak ingat ni. Dah, ku ingatlah surat bagi dah tu. Surat bagi dah tu. Tu doa basuh ti minta Tuhan cuci ke hati, jangan jadi Islam pura-pura. Dah, dan Tuhan wa hassin farji minal fawahish, dan mencucikan parakku jangan berlaku zina. Anak yang lepas kita basuh ti. Tapi jangan duk baca le jamai tu. We tubik dulu, we tubik dulu. Tubik jakoh kaki kanan, ghufranaka. Kita baca itu sikit. Jalan selalu. Allahumma tahil qalbi minan nifat wa hassin farji minal fawahish. Baik. Kita tengok lagi kitab pula. Tu so orang tino dah. Orang tino yang palanya babi, tubuhnya hima. Orang ni wahai pelawak. Wahai kecek pelawak, wahai ngadu. Dah, baik. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing. Supaya anjing rupa ya. Wal iyazabillah na'udzubillah min zalik. Dan api masuk yo daripada mulutnya. Buh api kat dalam mulut. Pala tu pala rupa ni dah. Dan keluar yo api daripada tubuh. Buh kat mulut tu bek kat punggung tai. Ni apa orang tino salah duk tah dunia ni. Kata dia sini, maka bahawa sungguhnya kerana bahawa sungguhnya ia orang tino ni adalah sangat membakit akan manusia. Lagi banyak deki berdeki-deki. Jangan ada amal lah benda ni. Wahai bakit. Bakit dengan kawan guru dia. Bakit dengan saing dia. Ya bakit-bakit ni ya Tuhan dengan Nabi Muhammad. Ibu bapa ya boleh. Tok guru boleh. Tak pandai mu ngaji dengan aku. Tak pandai mu untuk aku duk ajar mu. Kamal dia mu buat gini ke aku. Boleh tok guru bakit kepada anak murid. Tuhan apa ya tok maaf. Yang kedua mak pak bakit dengan anak boleh. Tak pandai aku duk peramu. Tak pandai aku duk ajar hantar ngajimu. Tak pandai aku kerja letih nak sanggup bicuk mu ngaji. Boleh mu ngaji makan gaji. Tak ada ita-ita jenguk. Batara ni 5 tahun mek duk susah mek duk apa nak ita berah ko, duit ko baju dak. Sama dia mek tu bakit. Tak pandai aku peramu jok kecil. Tak pandai aku peramu masa panjang. Aku tak boleh tupai mu. Tu tak ada gapo tu. Tak salah sikit abuk le ibu tu. Tak salah tu. Tak salah. Lepas tu Tuhan bakit Nabi Muhammad bakit tak apa. 3-4 perkara ni tak ada gapo. Ada pun kalau kita bakit kotok lelaki, sudah. Aku ni lah hakku belaka, rumah pun hakku, kereta pun hakku. Mu mari jari 10 ya tu. Allah ingat molek lah bini kata. Dah tu pinggir pun aku mari pun aku. Mu tak ada kais punggung, kais selap punggung ya mu mari. Ni ada ni orang tino patara ni. Pas alih tengok orang nampak seni kita deki selalu lah. Nampak demo seni kita deki. Demo negon hai tagih kita susah lah perut nak wihle. Nampak demo beli kereta kita pun deki. Nampak demo segar kita sakit kita deki demo. Sabit itulah nak royak kata dah. Kalau berdeki ni kita kena kenal dia. Dia mari go tu, dia mari. Dia mari. Sabit kata sini orang tino rupa dengan supaya rupa ni wahib bakit. Wiwi demo dah, wiwi terwi ko. Kira nikah demo ko. Tapi siapa sakat bakit. Satu orang panggil hak ni hak Tuhan murid ni. Batal Malaysia dah. Lagi membawa kepada orang tino kalau boleh bakit bila bakit pada tok laki dia. Boleh deki. Siapa mati sesok jadi rupa ni. Orang molek-molek jadi ni. Ni takut dah. Ni Nabi duk tengok belakang ni duk royak mai deh. Habis. Wa ya bani kata musannif. Lagu mana? Jagalah bagi perempuan yang deraka ia perempuan akan suaminya. Beringatlah, ya bani beringatlah. Amat-amatilah, hawa-hawasilah. Orang tino hak deraka kepada tok lelaki tu. Dia kata, muka joyak dah gambar tu. So 2 3 4 5 6 7 8 9 gambar dah. Hawasilah, beringatlah, janganlah kamu deraka pada tok lelakimu. Sikit banyak supaya kita nak royak tu lah. Dengan mana kena sahabat saleh semua, kena minta maaf semua. Tu kita orang tino tak halah sebab tok lelaki kita jadi raja le rumah tangga. Jadi raja le rumah tangga. Terbaik. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Datang daripada hadis ni yang ambil pada Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Ya tak kena.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh lelaki-lelaki akan isterinya, yang manggil itu kepada hafarannya. Ini hadis dalam Bukhari Muslim dengan molek orang tino. Tok laki panggil masuk tidur dalam rumah. Tak ada kira lah malam tengah hari. Misalnya bina dah so tidur dalam dah kita tidur ajak kita tidur. Lepas tu laki jawab, bini jawab kan, maka anggan ia isteri. Itu tak segi. Ya tak kita segi dia tidur dulu tengok lakong le dua gulung lepas kita gilah. Tengok lakong. Tidak gila lagi dulu nak jahit dia rola lagi. Gila mungkin tidur dulu lepas kena makan nasi dulu. Ya boleh kita tu bekam tu tetapi minta maaf. Abang, kalau abang gitu tak leh nanti ambo nak makan nasi sebentar gigi gapo tak ada apa lah. Tak ada apa royak lagu tu. Ni jawab ke apa? Cekak datuk ni. Tak ada dengar tua. Beradu-beradu lah. Jawab tu buah berat tu. Pandai walau nak abang kita je lalu. Buku lalu nak kata kan, no? Pertama hujan kata. Cicoh ulai rabudu tak apa dah. Nasi kat puak. Habis pinggir. Patapa nasi panah. Ikan layu pula dah. Puak beja. Nak kata kan, no? Ni pun jadi lalu. Ya ajak masuk tidur. Kamu dia, bini jawab tosi. Maka tidur ia suami pada hamarah ia suami atas isterinya. Dia tidur sore. Tidur sore tu keadaan tok laki tu marah ke bini sebab ajak bini segi. Bila dia marah sana orang tino tu jadi gana. Lalu tu kata dia nyo, maka nasaya melana akan dia akan perempuan oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Lagu tu. Kalau dia tak masuk juga malaikat duk supah. Pasal nak terbengong. Pasal nak gilo. Pasal nak kelakar. Tu supah tu. Kalau supah tu kalau laknat, kalau yang minta jauh daripada rahmat. Duk supah tak bini dah. Ni noyak katanya kalau kita tahu kita malas sekaligus, goyak molek jangan abai berasa. Kalau abai berasa sudah selalu dah. Sampai tu kalau abai ajak tidur, kalau rasa kita tak lagi, goyak molek abai minta aras lagi dah. Kata apa nyogi tu? Ada pada kecek tak kasar. Cekak datuk ni gigi tidur nyodok Allah, tak boleh lepas. Kenus penganuk budak ni. Ni tak hen. Ada hen dah nyawi budak derah lagi je koh lagi. Tok laki berasa, ada berasa ni tok laki gigi tidur, di sinilah malaikat supah selalu dah. Supah selalu dah. Supah tu dia minta jauh pada rahmat tu. Tu supah. Kalau supah tu. Sampai tu hari-hari kita kena minta ke Nabi ajar kan. Gapo dah baca? Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Ingat dah behok. Kena baca semua tu. Nabi minta jauh daripada celaka lagi pula maja. Tahu tu. Celaka ni benda jauh pada rahmat Tuhan. Maja ni orang boleh semaya kita dak. Orang boleh mengaji kita dak. Orang boleh baca doa kita dak. Orang boleh puasa kita dak. Orang boleh sedekah kita dak. Tu maja ke bagi? Maja akhirat. Ni sahabat Nabi bawa sang ya tiga patah saja. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Ni doa ni biasa dak bagi juga dah ni. Tu nak ayat kata bawa tak lama sekali hak Nabi bawa sendiri tu. Tu baik. So situ. Dan cetera daripada keduanya. Cetera daripada keduanya. Mana kedua hadis anilah Bukhari dan Muslim pula. Nabi kata demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kederaknya. Nabi bersumpah demi Allah yang jadi dia dengan sifat kederak Allah Ta'ala. Nabi bersumpah demi Allah dan Allah Ta'ala menjadi dengan sifat kederaknya jadi zat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad. Tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia seorang lelaki akan isterinya, dia memanggil kepada hafarannya. Dipanggil tidurlah. Maka agan ia isteri atas datanya. Atas datanya. Tak ada gidak lah. Tok laki panggil tak gi. Malaikat adalah Tuhan yang pada langit itu suruh dan kerasanya. Dan kerasanya itu mereka atas perempuan hingga reda dari perempuan oleh suaminya. Ni hadis suku pula. Hak saat ni suku. Buku tidur belakang. Nabi kata orang tino mana-mana bila tok laki panggil tidur, dia tak pergi.
Apabila ia tak pergi tu, nak royak kata, Tuhan yang di langit, mana Tuhan menjadi langit, Tuhan menjadi bumi. Nah, maknanya suruh dan kerasa mereka atas orang tino tu. Jadi Tuhan suruh malaikat, dan dia sendiri pun marah, kerasa di atas orang tino tu. Lama mana nah? Hingga reda daripada perempuan oleh suami. Hingga suami yang apa? Hingga suami dia maaf, baru Tuhan tak marah, baru malaikat tak murid. Ni apa salah ni? Orang tino yang tok laki ajak tidur, dia tak pergi. Tu salah. Siapa Tuhan yang bersifat dengan aziz? Nah, malaikat pun tak suruh laknat murid pada orang tino sana. Hingga tok laki reda. Kalau 5 hari, tok laki tu tak jauh, nanti aku tak maaf lalah mana pun. Bini pun tak maaf. Sama-sama gila kerah. Boleh temu lah. Bini pun tak say maaf, tok laki pun tak say maaf. Bini pun tak say minta, tok laki pun nanti kau bini minta. Duk gile. Kamal dia kalau pergi mati pok jelah tu tak ada apa-apa sana. Orang tino tu payah masuk syurga lah. Sebab orang tino nak masuk syurga terhenti di atas tok laki redha. Tapi wak dikerah dia, degil dia je tak jauh pergi minta juga. Dia tahu dah kata dia silap. Tok laki panggil tak segi. Tapi duk kerah-kerah itu pukul 5 hari, tak di covid mati. Sudah. Sudah sungguh. Jumpa dengan muka laki sungguh lah. Sampai orang tino dah. Kita jangan kerah lah dengan tok laki kita. Kita jangan bekal dengan tok laki kita. Kita janganlah jekah dengan tok laki kita. Kita tengok dengan muka mani. Kita tilik dengan molek, kecek dengan comel. Dah tu tok laki tak reda. Payah kita nak masuk syurga. Nah, sikit banyak pun kita jatuh juga. Bini kita ada salah dengan kita, bini ada tak kenal dengan kita, buat teh kata kita tak sebuh perut lah. Kalau kita sebuh perut, arti kita tak reda. Dan tak reda tu, kalau bininya mati celah tu, payah nak boleh masuk syurga. Sebab syurga dak tapak kaki tok lelaki. Dipesan oleh Nabi kita ruah hadis dah. Buku bab manggil saka tu. Buku bab manggil panggil tempat tidur mai pagi. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan semaya. Jadi ada hadis sebut Baihaqi dengan Ibnu Hibban 3 golongan ini Allah Ta'ala tak terima dah semaya, dan tiada mengakak Allah Ta'ala bagi, dan tiada mengakakkan Allah Ta'ala bagi mereka itu, bagi golongan orang tiga golongan saat ni tiada akak kepada langit akan kebajikan. Besar juga tu deh. Hadis daripada Ibnu Hibban, dan lagi pula hadis daripada Baihaqi. Ya royak 3 orang yang tiada nima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan semaya. 3 golongan ni Tuhan tak terima semaya. Kalau saya terima juga pun tak akan naik langit dah. Tak akan naik langit dah. Tiada mengakak Allah Ta'ala bagi mereka itu, bagi amal dia lah. Kalau dia buat gapo tu, tak akan naik langit, tak akan kepada langit, akan kebajikan dia. Gapo nama? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya. Zaman dulu ya ada tak, dia ada hamba. Pas tiba-tiba tok ngulu saat ni tak tahu sikit hamba. Hamba dia lari tu baik luar rumah. Pergi situ, pergi sini. Siapa kali tak klik mana pun, dia semaya, dia gapo tu tak terima tu. Akak amalan haid langit pun tak, sebab dia lari pada tok ngulu dia. So yang kedua tak akak saat ni hingga kembali dia kepada penghulu. Malaikat dia klik kali lari 10 hari, hari sebelah dia klik rumah, baru tu terima akak amalan haid langit. Kalau duk dengan lari lagu tu tak terima. Kalau penghulu dia tak reda. So yang kedua, perempuan yang marah atas perempuan oleh suaminya. Jadi orang tino yang kena marah di tok laki dia. Sama ada yang marah sabit dengan tidur ke, sama ada dia marah kecek kasar ke, sama ada tok laki marah perangai bini tak molek ke, ikut apa saja. Maka lalu tu orang tino ni kata dia, Allah Ta'ala tak terima semaya ya. Amalan pun tak naik akal langit. Lama mana? Hingga reda ia suami. Suami reda baru amal dia terima. Sampai kata besar bagi orang tino kata dengar bak ni kok sudah tunggulah. Dia nak benih, dia nak lebih. Dia nak duduk depan. Tambah-tambah dunia lain ni berlaku. Tok laki wis 100 hari tak ada lagi, duduk lagi.
Beli pakaian dah 5 necuk dah tahu nak lagi. Jadi orang panggil nak lebih-lebih salah tok laki tak wis sekali sudah mengaju berkecek kasar. Dah mula mereh tok si tidur. Hanya perkara tidak lagi mau mek dia. Pamek pun jadi tak kenal kau. Duk mahku ni. Mek pula dah. Tok tua tak ada kena mengena apa dah ya tu. Pada gih abang muda ada ni. Nah, ni mula selalulah. Aku tak aja kata huduh ke anakku. Tak aja duk teh. Nak teh duk ngamu muteh. Apa-apa kita bini untuk laki kita dah. Bini nak bini demo dah. Lepas dah lah kita. Sekat baluk ni tik fawal lepas dah. Kita ada apa dah. Demo dah cara ni untuk laki ni. Ni dak tok tua tak pandai. Keleduk rumah. Main aku boleh lah. Aku ni mocik ni. Aduh ya sedap. Mocik mana? Tu dia tak baik duk pergi anak kita. Di dah. Kliawi molek. Kliawi molek. Sebab tu kalau bininya dia tak reda oleh tok laki tak timur semaya tak akan amalan naik langit. Amalan yang lain. Malaikat tok laki tu reda aku puas hati aku suka tak ada apa dah. Buat teh tok laki biniku sikit banyak. Hak tak berasa hak duk salah. Hak duk berasa mari sari dua. Lepas apa dia reda? Sebab tu hamba dak bersih semua. Tak lain tak bukan. Hari-hari kita orang Tino pergi minta maaf lah kat abang kita. Abang kita je rasa suka. Hujur mereka abang minta maaf dah hari ni takutnya ada salah. Takutnya ada silap. Pasal ada silap tak ada salah duduk molek dah. Tapi cara dia pergi masuk minta. Sudah kita masuk minta maaf gapo siap dah. Pucuk tangan dia atik. Siung tangan dia. Pas tangan dia molek plastik kerapuk ke molek benar lah. Kau rawat siap ke gapo tu. Dah. Satu dia paling masuk lagi Tino yang dapat boleh selamat. Takut duk lah tak reda tok laki dia. 2-3 hadis duk tubik dah dah. Habis dah hujan pun lebak dah ni. Yang ketiganya kata apa? Orang mabuk hingga jaga. Iyo daripada mabuk. Duk mabuk kaya hari-hari. Payah semaya pun tak sah amalan pun tak naik langit dak. Sebab dia duk dalam mabuk semua. Malaikat dia hilang mabuk tu lah kalau amalan tu hendak terima, nak akan naik langit. Ingat molek 3 golongan ni. Hadis Baihaqi dengan Ibnu Hibban ya royak Tuhan tak terima semaya tak akan naik langit amalan. Hamba yang lari pada tok ngulu, isteri yang tak reda oleh suami, dan orang mabuk hingga dia dah mabuk maka siapa dia tak khabar. 3 perkara ni masuk dia tak terima semaya lagi tak akan amalan naik langit. Siapa dia ya? Hadis ni dari riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dah Ibnu Hibban royak habis. Dan lagi pula kata rianya dan suatu cetera bermula semaya orang tiada menerima Allah Taala 10 perkara. Dah ni kita nanti sama semula pula. Orang yang Tuhan tak terima amalan semaya ni 10 perkara. Gapo 10 perkara ni kita nak ikuti semula pula. Tengok dia nak buku 4 dah. 10 perkara hak tak terima. Hak saat ni 3 perkara saat ni tu hak suku. Dah ni 10 perkara gapo pula tu kita ikuti pada minggu-minggu yang lain pula tak ada uzur gapo dah. Maka hari ni begitulah di antara dah sikit banyak yang boleh kita duk dengar pada hari ni. Moga-moga yang dapat boleh manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang Tino ya sunat ya qomat. Ya bay ya tak sunatnya. Pas tak ada gapo qomat tu sunat. Tak ada gapo. Cuma je tak seri akak suara derah lah. Sekadar kita atau untuk dengar kawasan 3 orang je. Pak kali nak berimeh tak ada apa je nak berimeh pun. Qomat ya sunat orang Tino tapi jangan akak suara. Jangan akak suara dah. Tu baik. Dia tanyanya dah. Nak soal satu masalah pitu apa nama pitu apa nama pitu-pitunya semua ini hak datang belajar atau mendengar. Babo ni tengok muka babo di dalam laisuk hareka atau macam mana. Cuba hurai satu per satu dia nak foto. Baiklah. Dia masalah dia tengok ngakana kita nak ambil kelebihan tok guru tu ada kata tak apa. Sebab Nabi pun ada sebut. Nabi kata satu tilik muka orang alim lebih baik
daripada semaya sunat setahun lebih baik daripada puasa sunat tahun. Tu ada Nabi sebut, dia katanya apa nama ni, nazaratun ilai ilmi, satu tilik muka kepada orang alim. Dah, mana ahabbu ilayya, aku terlebih kasih daripada puasa sunat tahun dan puasa dan semaya sunat tahun. Arti semata-mata kita tilik nak ambil kelebihan, bukan duk rosak kata nak dah nak karuk tu dak lah. Ini ada katanya haruh, tak ada apa-apalah. Tambah-tambah kita tengok dalam gol ni pula kau tak ada apa lagi. Kalau pergi daripada hadis hok sana. Yang umum tu tak ada kira tina jatuh. Nabi kata, dah satu tilik muka kepada orang alim terlebih kasih daripada kusmai sunat tahun dan puasa sunat tahun. Pergi pada hadis ni tak ada gapo lah. Orang tina nak tengok muka tu guru. Dah. Asal kita jangan niat tak molek. Ingat nak ambil kelebihan, tak ada gapo. Bila-bila lagi tengok dalam live, tengok dalam terosak, tak ada kau molek lagi lah. Itu jawapan, tak ada gapo lah, masuk dalam haruh. Masuk dalam haruh dah. Habislah soal masalah ya dah. Tak ada gapo. Tak ada gapo. Kau bosan kita semaya fardu kita dengar. Nampak tak? Kau ni tak ada dengar. Allahu Akbar. Ya nak baca bismillah, tak bismillah ikut dia. Kita tak dengar, kita tanggung tak dia baca. Ada pun kalau lagi semaya fardu lagu ni, ya dengar hak maya isu ngorek subuh lah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dah. Bismillah keluhan. Tak ada. Ya kalau bismillah ya dak genggel lama. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dah. Ni tak kebepak baca selalu alham. Tak ada. Tak ada tu tak boleh turun. Sebab apa boleh kata tak boleh turun? Kerana bismillah ni satu ayat daripada Fatihah, hak Imam Syafi'i. Kalau kita tak cedok turun juga, tak sah oleh kita. Nama kata cedera Fatihah dah. Sebab tak baca bismillah. Imam lain tu masuk dalam sunat, Imam Ahmad, dah. Imam Abu Hanifah, masuk dalam sunat. Ada Imam Malik, tak juga. Dia panggil dia antara khilaf mazhab. Bagi kita mazhab Ibrahim, wajib kena baca Fatihah. Lagi lah bismillah dia kira satu ayat pada Fatihah. Tiba-tiba kita berimej atau imej tak baca bismillah, tak boleh turun lah. Azal kita ni tu imej tak sah sebab tak baca bismillah. Ada pun kita pergi semaya banyak, kita tak dengar, tak apa, tanggung kata dia baca. Tak ada apa lah tu. Boleh pergi, tak ada apa. Semaya waktu hak rasa bunyi lah. Hak tak bunyi pun boleh. Tak ada apa. Nak kata imej tu pula dah. Kita semaya isu ngorek tu imej tu. Tapi dengar je tak baca Fatihah. Hak semaya tu pun sepatu nak pergi mana. Kalau tukar tu imej, hak ni kita tahu boleh turut lah. Ni tu imej mamak ni tak acoy. Isu pun dak, ngorek pun dak, subuh pun dak. Pamari semaya asar. Dak foto ke mamak ni juga. Tu di antaranya. Tak ada dah. Wallahu a'lam.